tak layak sebagainya kan. Sebab ada yang umur 65 tapi tak PJ lagi kan. Dia bisa sendiri. Ada yang 52 dah bersara. Jadi dipenasinya saya pun tak tahu kan. Jadi saya rasa lebih baik kita jumpa makan-makan ni kan sempena dengan pelapor hari raya ni. Jadi kita pun come up with idea keadaan yang seperti ni. Jadi sebenarnya dia tak ada jatah kuasa komiti, tak ada kelab persatuan, tak ada kan. Jadi kita pun panggil sahabat surau. Ya, jadi lepas ni kalau dapat bantu kan, kita kemaskan lah aktiviti sebabnya kan. Jadi kita ada aktiviti ni, korban kat mana lagi kan. Jadi kita minta lah rakan kan, secara kuliah kan, ada juga aktiviti sosial sebagainya. Jadi yang ini kita nak participate lah ramai-ramai kan. Ada lagi rakan kita yang di luar tu, ada lagi yang tak dapat hadir kat sini kan. Jadi kita nak list dia lah. Sebab saya rasa ramai yang tadi kita bincang juga, ramai yang bukan yang penduduk asal lah. Semua kira macam pendatang lah kan hormat kan, datang ini settle down kat sini. Jadi kita tahu yang di masjid Licin kan, ramai yang orang asal kan. Tapi kat sini ramai yang datang daripada yang bersara kat sini. Dan ada yang segan nak datang, tak kenal dan sebagainya kan. Itu yang kita ambil kesempatan untuk Jamuan Raya ni kita get penuh kan. Jadi itu saya rasa kan. Jadi saya ingat tadi saya nak serahkan pada rakan-rakan sebab ini very informal. Very informal. Okey. Nanti juga lah wakil untuk cakap sepatah dia kata untuk pihak surau. Surau Ya, tak boleh tidak. Tak boleh semalam macam saya dia nak datang kan. Tapi Datang. kan. Tapi sambil tu boleh kita. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Timbalan Pengerusi Surau, Imam satu, Profesor Hajatan, tuan-tuan yang kami kasih sekalian. Thank you datang. Ramai juga kita expect tu kami 3 orang je. Tapi alhamdulillah ramai yang datang kan. So syukurlah kepada Allah yang memberi peluang kepada kita pada pagi ini untuk bertemu dan berkenal lah ya. Tidak lewat lagi, mungkin kita boleh mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin antara sesama kita lah, masih bulan Syawal lagi kan. Saya rasa seperti yang Prof Reza cakap tadi kita ni ramai yang dah bersara tetapi kita tak ready untuk bersara. Maksudnya kita aktiviti kita abruptly, secara mendadak, tak tahu kita nak buat apa kan. Alhamdulillah kita ada surau ni, surau yang memang aktif, yang telah sikit sebanyak ya duduk depan surau dengan azan, hadiatan kan, imam, profesor. Takkan kita duduk rumah je kan, tapi kena pergi lah kot kan. So lama kelamaan kita kita close dengan surau lah ya. So hasil daripada itu, dari perbincangan dan idea beberapa orang ya, kita bercadang untuk menubuhkan satu kumpulan, kita nak kata kelab hari tu kan, tapi kelab ni tak sesuai kot Ustaz, Poti sila Ustaz duduk sini. So kita namakan Sahabat Bersara Surau Muhlisin lah. So tujuan kita untuk menubuhkan kumpulan ini ya, kita tidak ada akan buat program yang besar lah. Basically kita komplement surau punya aktiviti lah, kalau surau bersetujulah ya. Sebab apa kita bersara ni, kita banyak masa. Pagi-pagi kan kita ada banyak masa lah. Mungkin ada yang tak ada masa, mungkin jugalah kan. Tapi bagi saya lah, saya banyak masa jugalah. Kalau nak buat sikit-sikit tu kan, tolong-tolong sikit-sikit boleh lah insyaAllah kan. So daripada situlah timbul idea untuk menubuhkan sahabat surau, Sahabat Bersara Surau Muhlisin. Sahabat lah, sedap nama tu kan. Kalau kita kelapkan, kumpul lengkang jadi salah. So tujuan kita basically ada 3 tujuan utama. Mungkin depan ni Haji Raha akan olah lagi ya, untuk meningkatkan, mengimarahkan surau dengan melaksanakan aktiviti agama di kalangan bersara. Tapi ini keep in mind, bukan kita nak tidak ada pertindihan di antara aktiviti surau lah.
In fact kami sangat bersukacita lah dengan apa yang surau adakan, aktiviti di surau yang diuruskan di bawah pengurusan Ustaz Fauzi. Kami sangat seronok lah dengan surau ni, dan kami mengucapkan terima kasih ke semua AJK yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Itu saja saya rasa. Saya minta Ustaz nantikan sepatah dua kata mengenai sahabat bersara surau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan terima kasih Datuk Zamani selaku pengurusi majlis pada pagi ini, yang saya kasihi Fadil Profesor Dr. Badri Imam 1, yang saya hormati Tuan Haji Latif Timbalan Pengurusi, yang saya muliakan dan saya kasihi serta hormati kekanda-kekanda, ayahanda-ayahanda, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya rasa sangat bersyukur pada Allah Taala kerana apa yang sebelum ini pernah meniti di bibir cadangan-cadangan untuk mengadakan perkumpulan seperti pagi ini dapat direalisasikan. Dan ini semua adalah balik kepada iradah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehendak daripada Allah Taala maka tak akan dapat kita berkumpul pada pagi ini. Saya tak bercadang untuk berucap panjang sebab nampaknya bukan kategori saya kot nak masuk. Saya akan serahkan selepas ni majlis sepenuhnya pada mungkin Tuan Haji Raha kita ataupun Datuk Zamani. Cuma dapat saya simpulkan 3 perkara lah pada pagi ini, pertemuan yang ringkas, iaitu yang pertamanya saya sebutkan sebagai 3S. S yang pertama iaitu silaturahim. Alhamdulillah kita berjumpa pada pagi ini, kita masih berada dalam bulan Syawal. Setelah Ramadan tinggalkan kita, maka Syawal juga bakal meninggalkan kita. Jadi dalam bulan Syawal ni antara tuntutan yang tinggi dalam agama adalah kita menyambung silaturahim. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ini asas, tuan-tuan. Maknanya kalau kita rasa nak diberkati umur kita itu panjang, maknanya bukan panjang tu sampai kita tak mati-mati, tetapi panjangnya itu bercambah kebaikan. Makin lama kita, makin orang perlukan kita. Makin lama kita atas dunia ni Allah bagi pinjam umur kita, makin banyak kebaikan manfaat kita share, kita kongsi pada orang lain. Yang pertama. Yang keduanya, kalau kita melihat silaturahim ini juga adalah merupakan satu perkara yang kita kena niatkan. Bertemu kita adalah kerana Allah. Nanti berpisah kita dalam majlis ini juga adalah kerana Allah. Dan kita doakan supaya pertemuan kita ini diberkati dan berpisahnya kita selepas ini perpisahan yang Allah rahmati. Satu. S yang kedua adalah sumbangan. Sumbangan ni kalau kita lihat pagi tadi saya berkesempatan kuliah di satu masjid dan saya sempat bersembang satu orang yang saya hormati. Saya tanya dia, bagi saya nasihat pagi ni, saya nak jumpa dengan ayahanda orang-orang. Saya nak kata pencen, ada orang marah. Saya seluruh lah dengan Tuan Haji Atan. Tuan Haji Atan mana saya tak nampak. Saya kata dia, Ustaz jangan sebut orang pencen, kata macam ayam je tu. Tapi saya seluruh dia, Tuan Haji waktu pencen umur 60, 56, 55 dapat duit pencen tak kata apa kan. Tapi saya sangat seronok dengan nama yang diberikan, yang dicadangkan sahabat pesara surau Mukhlisin. Kata orang yang saya hormati ni, dia kata pencen ini kita pencen dalam kerjaya saja. Kita pencen dalam kerja, tapi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita belum pencen lagi. Kita pencen sampai bila? Sampai kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya
kebanyakan kita rata-rata fikir pencen tu sampai masa 56, sampai masa 60 tahun. Saya juga ada orang tua yang kerja kerajaan dan pencen. Saya melihat perjalanan kehidupan dia, kesudahan dia bagaimana, perancangan dia. Ramai yang berfikir untuk berehat daripada segala-galanya. Tetapi sebenarnya itu pencen dari segi angka kita bertugas, berkhidmat di tempat kerja masing-masing lah. Yang saya sangat hormati di hadapan saya kenal sebahagian besar orang yang sangat dihormati, kredibilitinya sangat tinggi tuan-tuan. Jadi saya berpegang pada kata-kata orang yang berkongsi dengan saya tadi bahawa kita belum pencen lagi. Masih banyak ruang dan peluang yang boleh kita bagi khidmat dalam hidup kita kepada masyarakat, khususnya dalam konteks Surau Mukhlisin ni. Satu taman yang belum mencencah harga 10 tahun. Tak boleh kita nak sambut jubli apa lagi tu. Masih baru lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya belum cukup sempurna, belum cukup matang dan perlu kepada langkah seperti inilah. Dan saya suka berkongsi sebenarnya tindakan kita pada hari ini telah pun dibuat oleh beberapa surau dan masjid dan kesannya sangat signifikan, Datuk. Sangat besar kesan dia. Ia memberi peluang dan dia mewujudkan satu suasana yang harmoni. Kadang-kadang saya dengar juga mula-mula dulu saya tak mau datang kata sebab apa, pasal yang datang semua ni orang muda-muda je. Tak ada yang satu kawan. Tapi sebenarnya bila kita kumpul pagi ni subhanallah ramai. Cuma tak nampak. Bila tak dijumpakan tu kita tak nampak. Itu yang kedua. Sumbanglah kepada yang disebutkan, kita sumbang kepada pihak surau apa sahaja kemahiran kita, profesional yang kita pernah lalui dahulu. Sebab yang ada ni tak sempurna mana pun. Jadi kita ni dalam sifat dikatakan saling bantu-membantu. Dan kita khidmat bantu untuk mengimarah ke rumah Allah ni adalah yang paling mulia sekali. Tak ada lagi benda yang lain melainkan kita imarahkan hidup ke rumah Allah Ta'ala dengan apa cara sekali. Dan yang ketiga iaitu S yang ketiga, yang terakhir adalah saling lengkap melengkapi. Kita ni hidup ni serba kekurangan. Saya ada kelebihan dan saya banyak kekurangan. Tuan-tuan banyak kelebihan dan pasti ada kekurangan. Maka tugas antara kita adalah complete each other. Kita saling lengkap melengkapi. Sebab tu antara yang mungkin golongan yang anak-anak, golongan muda, golongan remaja, golongan yang sudah berusia dan juga yang telah besar ini, Nabi SAW kata, man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Kalau kita tak sayang pada satu orang, kita tak hormat pada orang yang lebih tua daripada kita, maka kita tidak akan disayangi. Dan macam itulah juga orang muda, kalau tak hormat pada orang yang lebih berusia, maka dia tidak akan disayangi. Ini pesan Nabi SAW. Maka saya fikir setakat ini sajalah ucapan saya, dan saya sangat percaya, memberikan kepercayaan sepenuhnya, dan sebahagian yang ada pada pagi ini pun adalah semuanya antara petugas-petugas ataupun jawatan kuasa pun ada, termasuk imam satu kita dan timbalan pengurusi. Dan mudah-mudahan saya doakan pertemuan kita pada pagi ini memberikan impak yang besarlah kepada Surau Mukhlisin. Dan surau tak ada masalah untuk kita keluarkan dana, untuk kita keluarkan apa saja bajet kalau ada program yang dirancang. Cuma tuan-tuan pun berpengalaman, ayah-ayah berpengalaman dalam kerjaya dulu, semuanya perlu kepada evidence, itu saja. Jadi kita akan cuba realisasikanlah insya-Allah. Jadi saya akhirilah dengan serangkap pantun. Masak lemak cili api, campur. Tapi saya ingat Agiatan kot jawab lagi. Datuk aja. Masak lemak cili api campur dengan daun turi. Hari raya semenyih tak sepi, adanya tuan-tuan wajah berseri-seri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Tapi Tajuddin tak ready nak jawab, kan, tak apa. Terima kasih Ustaz Fauzi di atas ucapan dan juga nasihat yang sangat berguna untuk kita jadikan sebagai guidance untuk aktiviti kita yang akan kita laksanakan akan datanglah. Terima kasih juga kerana Ustaz baru saja bagi kita endorsement mengenai penubuhan sahabat pesara Surau Mukhlisin. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih semua ahli jawatankuasa surau lah. Okey, seterusnya saya minta Tuan Haji Raha untuk memberi sedikit gambaran mengenai program-program yang akan datang secara ringkas. Terima kasih. Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk sebagai actually kita punya Amir hari ni. Sebab dalam Islam dia tak boleh tak ada ketua, kena ada ketua wajib. Dalam ramai-ramai kita pilih seorang. So as it is today, ni Datuk lah, dan Datuk pun dengan ikhlas dan bersedia dia nak menerima. Sikit tanggungjawab lah. Yang saya muliakan, tadi ayah anda kita panggil anak anda lah pula kan. Anak anda Ustaz Fauzi, orangnya muda tapi punya kehebatan yang memerintah. Bukan calon-calon orang, dia memerintah engineer, datuk apa semualah, apa pangkat pun ada, tapi dia tetap ke atas. Dia cakap kita kena buat. Tu terrornya dia kan. Jadi kat situlah bagi saya rahmatnya Allah turunkan ya. Jadi dengan Haji Latif yang saya appreciate pun, lagi Haji Atan dan Prof Bat dan semua AJK. Terutamanya saya nak ucapkan terima kasih pada AJK lah yang penting. Sebab masa kita nak gerak pun ada juga. Saya kalau duduk AJK pun saya risau juga kan. Sebab diorang ni nak buat apa kan. Kita dah ada apa yang diorang nak buat lagi. Tapi kita tak nak macam tu. Jadi kita as it is pun AJK pun ada dalam ni yang pencen. Mana kita komplimen apa yang surau nak buat. Jadi sebenarnya kalau saya nak cakap, kalau waktu macam ni sebenarnya saya tinggal kat surau ni seorang. Sebab saya usaha jadikan surau ni saya punya second home. Kita selalu dengar ceramah. Rasulullah suka kalau umat ni jadikan second home. Jadi orang yang boleh jadikan second home ni orang kita macam kita lah, orang pencen-pencen kan bagi saya. Jadi Alhamdulillah saya ada peluang nak buat tu. Hari ni saya tak seorang. Hari ni ramai ada. Kalau tengok attendance ni ada 20 orang. So Alhamdulillah macam Datuk cakap tadi, kita expect 3-4 orang aja. Tapi bila 20 orang ni makna dia memang Allah dah pilih lah untuk nak bagi. Jadi kita bersyukur. Bagi saya hari ni kita kalau nak bersyukur ada 2 faktor lah. Terutamanya hari ni Allah bagi kita masa yang free untuk kita datang hari ni. Sahabat-sahabat lain ada juga mesej kat sini. Saya nak tak kurang daripada 10 orang punya kat saya secara personal. Ada urusan keluarga, ada urusan macam-macam. Makna dia Allah bagi urusan kat dia untuk tak dapat datang hari ni kat sini. Bagi saya macam itulah yang Allah tetapkan. Hari ni kita bersyukur Allah freekan, Allah bagi kita kesihatan, bagi kita masa untuk kita ada hari ni. Terutama pun ni kita punya ahli tabligh yang hebat seorang ni. Hulu kilir berapa puluh hari dia keluar kan. Saya ingat kan tak datang tapi ada ini kat sini. Jadi ada wakil kita seorang kat sini. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. So yang kedua kita perlu bersyukur yang kita tergolong dalam golongan ni. Maknanya umur kita ni dah umur sama ada dekat dengan umur Rasulullah wafat ataupun umur dah lepas pada Rasulullah wafat. Bagi saya tu satu petanda yang bahayalah. Sebab hari ni tahun ni umur saya 63. Sebab tu saya try to make all my changes in my life. 63 habis. Dunia tu basically tak ada lah. Kita tak payah nak kejar dah. Kita kejar yang akhirat. Sebab tu saya try my best apa yang buat. Sebab tu saya minta kat Ustaz Fauzi, saya minta dekat bagi tahu dekat Tuan Berat, kadang-kadang AJK faham lah tu. Dan saya pun bagi tahu Ustaz Fauzi, walaupun kita buat macam ni, kalau saya popular sekalipun AJK tu saya tak nak apa-apa jawatan. Sebab bila pegang jawatan kita responsibility, masa kita tak bebas. Jadi saya tak nak. Kalau Ustaz Fauzi paksa juga, saya pindah rumah tempat lain. Itu memang fact dia. Tapi dia punya waktu objektif kita tu macam tu. Sebab bagi saya semua orang pun akan sama. Kita ni masalah kita yang saya nampak, kita ni kalau ambil dari segi solat tu, kita solat kat rumah seorang-seorang lah lebih kurang. Walaupun kita solat kat sini dah okey dah, maknanya kita berjemaah. Tapi bila kita hidup, kita keluar daripada surau ni, kita tak berjemaah lagi dah. Maknanya kita individual, masing-masing dengan hal masing-masing, kepakaran masing-masing simpan. Macam Ustaz Fazil dah cakap tadi tu, kat sini kita nak terlonggokkan kepakaran tu supaya kita boleh guna, cari jalan yang baik untuk kita gunakan. Jadi kita ni individual yang setakat ni, hari ni kita nak cuba combinekan supaya kita ni jalan jadi satu grup yang kita boleh bagi contribution, terutama pada kita punya masyarakat lah kat sini. First of all pada surau lah yang penting kan. Jadi okey. Pasal lagi satu yang saya, macam saya cakap dia, saya duduk seorang, saya habis solat semua orang balik. Orang tabligh tinggal, ada beberapa orang tinggal. Lepas tu dia orang pun ada masa sekejap, lepas tu balik. Kadang-kadang solat isyarak, kadang tak ada, tak sempat, macam-macam ada urusan. Jadi kalau saya duduk kat sini, rasa kalau tuan-tuan duduk pun kita rasa sedih. Betul ke function surau kita ataupun masjid kita ni habis dia solat, habis.
Maknanya kita buat masjid surau ni untuk solat saja. Nothing more than that. Kan? Jadi saya tak nampak apa ni, saya rasa sedih. Dia seduduk ni apa salahnya kalau ada ramai tu dengan Prof Izzy, kita cari kita Prof. Saya rasa ramai yang minat untuk nak buat. Kalau kita buat apa-apa, katakan contoh, lepas subuh kita baca Yasin every day. Tak faham Yasin apa semua kita baca dan kita translate sekali antara kita. Dapat 2 orang, 3 orang, Prof dah cakap lah, kita 2 orang pun kita boleh start tadi. Kita kata insyaAllah lah kita spare time tu. Jadi kita buat tiap-tiap hari. Dan insyaAllah kalau tiap-tiap hari ni, saya ingat within 1 month takkan kita tak boleh hafal dah. Dan penting kita nak faham makna tu. Lepas ni kita dah tak ada macam budak-budak. Dulu datang mengaji, dia hafal Quran dah balik. Kita tak boleh dah bagi saya. Kita baca Quran, kita nak tahu makna pula dah sekarang. Jadi yang tu saya rasa opportunity kita ada. Lepas subuh kan, habis apa program yang kita dah ada biasa, kita duduk sekejap, okey, kita buka surah mana nak kita baca, yang mahir baca tu baca, di atas ada, Prof ada, orang tentera ada, bukan tak ada yang kita kan. Jadi baca, lepas tu kita translate, kita bagi sesiapa baca. Dalam kita ni team ni kita circulate kan. Jadi everyone mesti committed. Kita kena buat semua orang mesti sama. Bagi saya, yalah bila masuk kubur seorang tanggung juga benda ni, bukan seorang aja kan. Dia bukan serah pada seorang. Itulah saya punya apa? Cara cadangan yang saya buat ni supaya kita ada aktiviti kita boleh sambung. So that kita punya surau ni akan ada lebih dia punya function tu lebih jauh. Satu lagi saya percayalah, saya ni bukan orang agama sangat saya by qualification seorang engineer, orang teknikal, lebih teknikal lagi daripada agama lah. Tapi bagi saya bila kita tengok Temeloh hebat dia punya apa ni semua. Dekat Jakarta, Yogyakarta ada satu masjid yang paling hebat juga dalam satu negara tu. Orang pergi datang tu berkerumun. Subuh dia tu macam sembahyang Jumaat kan. Kasut pun penuh. Sipar semua. Kenapa dapat itu? Pada saya sebenarnya ialah usaha orang dalam tu kita nak dapatkan Allah bagi barakah ya. Macam mana kita dapat barakah tu yang penting. Kalau kita dapat barakah Allah bagi, saya rasa semua orang kat dalam ni Allah bagi ke mana pagi-pagi bangun, kau kena bangun sembahyang. Sebab yang saya tahu kita dengar ceramah, orang yang datang ke masjid surau ni yang Allah pilih. Betul kan? Prof Bat saya tanya, very frank question, betul ke tak? Ni, orang yang Allah pilih untuk datang ke ni. Ceramah agama pun selalu kata, tuan-tuan perempuan yang telah Allah pilih untuk datang. Saya pun kalau bagi apa ni, selalu saya pakai ayat tu, dan Allah pilih. Maknanya Allah pilih, kita tak ada power, Allah punya kuasa yang buat tu. Jadi, nak barakah Allah tu supaya ajak orang semua datang. Tapi kita lah kena buat step tu. Tapi doa kita, semalam Ustaz Fauzi punya ceramah, doa pada sahabat-sahabat penting. Dia tak datang, kita doakan Allah bagi dia hidayah. Itu betul. Memang saya pandang benda tu berat. Jadi kita kena sentiasa doa. Inilah kita nak wujudkan supaya bila kita ada 2 grup-grup kecil-kecil kita besok, duduk, kita doa. Ya Allah Tuanku, semua sahabat-sahabat aku apa yang belum ada kau bagi hidayah, bagi hidayah. Kau ni kenapa bagi kat aku saja, tak bagi kat dia orang. Something like that lah bagi saya. Itu orang tabligh lagi hebat lah. Tapi dalam hati saya rasa macam tu. Yang penting kan. Jadi kita share. Ada banyak. Tadi Cik Zahri tadi dia kata kalau dia sempat dia datang, dia daripada Kelantan. Saya sembang-sembang ada, kita dapat share. Kita dekat sini pun ada ahli-ahli kita yang anak duduk sini, dia datang sini once in a while, kadang-kadang seminggu 2 minggu datang sini. Yang tu pun ahli kita juga. Sebab bagi saya yang penting, dia ni pun ahli masjid juga tempat dia. Dia share macam tadi dia share. Tadi dia kata yang Yasin dia baca memang tiap-tiap hari. Dia punya masjid dia kan. Lepas tu ada seorang dia punya ahli masjid dia suka buat kerja dekat masjid, dia tak ambil duit dah 20 tahun orang tua ni. Tapi pergi haji banyak kali dah. Ada je peluang dia orang bawa dia pergi haji. Dia tak payah pun, tapi dia tak ambil duit langsung 1 sen pun. Dia kata cukup, saya dapat. Tu cukup lah bagi dia. Maknanya dia benda-benda macam ni kita boleh share. Jadi kita ada Haji Pilus daripada Setiawan yang saya ada, Haji Nazar kan daripada Raup, dan tadi Zahri, dan ada 2-3 orang lagi lah. Jadi kita buat macam tu. Dan kita kita usaha untuk jadikan kita punya ni untuk kita contribute. Saya ada rasa sikit sebanyak lah nak ni share sikit. Okay, first sekali seperti biasa lah kita yang ni saya amal masa sekolah rendah lagi. Guru Quran saya dia kata dia panggil saya Abdul lah, nama saya Abdul. Dia kata Abdul, kau amalkan ni setiap kali bila sembahyang Jumaat sebelum tayat akhir punya kita duduk tayat akhir, kau baca 3 kali surah Wal-As. Wal-As itu makna dia kita semua tahu. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maknanya bagi saya Allah dah fitkan
manusia memang dah rugi lah. Bukan untung dulu rugi. Ya? Lepas, tapi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita nak cari itu. Lepas tu, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. So saya amalkan berdulu. Saya mungkin Allah bagi atas tu sebab tu sikit lah. Saya walaupun pergi overseas belajar apa semua, ada je guide lah. Maknanya tak terlanjur sangat lah kita ni kan. Tak lah. Bagus, tapi insyaAllah. Jadi hari ni kita berpesan-pesan. Jadi kalau pedih ke apa pun kita berpesan lah. Datuk pun saya tak ada masalah. Jadi kita pun dapat hari ni, alhamdulillah. Okey, lagi saya nak share. Prof jangan marah Prof, saya bukan penceramah tapi sharing. Okey. Kita selalu dengar hadis ni Yang ni sebab dia relate kat kita, orang-orang yang dah ni, yang banyak dah hilang ni. Okay, Rasulullah SAW sabda yang makna dia lebih kurang, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudanya sebelum datang masa tua. Kita tak ada dah muda, habis. Jadi yang ni hilang satu kita. Jadi masa tua yang kita tinggal. So kalau tak ambil juga, rugi kita. Lepas tu masa sihat sebelum datang masa sakit. Alhamdulillah kita ada dua-dua lagi. So kita boleh function as usual. Masa kaya sebelum fakir. Yang ni pun kurang lah kita ada. Lepas tu masa luang sebelum sibuk. Okey, yang ni kita dapat advantage. Sebab dulu kita sibuk. Hari ni kita banyak ruang. Kita kena isi. Yang last sekali masa hidup sebelum mati lah. Okey. Lagi. Okey, saya nak share hadis ni. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan solat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampun? Lalu beliau menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Yang ni saya rasa relevan sangat pada kita. Sebab hari ni kita Allah bagi umur dah 60 lah. Jadi kita nak bersyukur. Macam mana kita nak bersyukur? Yang ni tadi saya cakap dengan Cik Haji Zahari tadi. Dia kata yang ni sensitif. Dia kata kalau kita nak sebut kan. Sebab ada orang kan dia rasa, aku banyak dosa kan, insaf. Tapi ada banyak pula hadis-hadis lain. Contohnya, saya tak pasti hadis ke tak, tapi yang kita tahu, perempuan yang pelacur dia boleh bagi anjing makannya, Allah boleh pilih dia sebagai ahli syurga. Maknanya dia yang lepas dia dah lepas, kita taubat, bagi saya ruang kita Allah tetap buka untuk kita. Jadi opportunity ada hari ni jangan kita miss lah, kita ambil betul-betul full blast lah. Orang kata dulu kalau kita slow kita laju je. Now kita Datuk surau AJK pun dah bagi opportunity, buka luas dah opportunity kan. Kalau kita tak ambil juga depan mata kita, tu salah sendirilah kan. Tapi hari ni tu yang saya nak buat. Kita nak buka, AJK buka surau kita ni, kita imarahkan betul-betul. Sebab yang boleh imarahkan kita, AJK dah do an excellent job. Ramai orang kalau datang pun kata kita ni surau ni, masuk aja pun aura ada pun dah power dah. Itu ramai. Sebab saya tunggu ni kan, orang datang sembahyang duha, orang sembahyang zuhur apa semua datang. Ayat tu very common. Dia kata surau ni bagus. Saya masuk, rasa aura saya semangat bagus kan. Itu petanda dia yang Allah dah bagi. Memang power kita ni dah ada. Itu kita berterima kasih pada AJK. Semua siap. Itu panas sikit, tambah aircon baru. Sekejap je kita settle problem. Jadi AJK dah buat kerja dia. Tapi untuk dia marahkan masa tadi tu, kita yang banyak masa. Kita lah punya job pula untuk nak marahkan surau dan masjid ni. Bagi saya macam tu lah. Jadi opportunity kita buka. Siapa yang ada lepas ni, try. Ada apa-apa, jangan segan yang seluruh apa semua datang. Saya pun, saya rasa semua orang pun kenal. Saya tukang buka pintu pagi, kadang nak suruh masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab saya nak kenal seorang-seorang. Kalau boleh dapat tengok perwatakan seorang kan. Jadi hari ini Alhamdulillah. Jadi dah sampai masa, kita open kan, kita buka supaya kita sama-sama share. Ya? Okay. Lepas tu, okay. Yang ini ungkapan. Dia bukan hadis. Beramallah seperti akan mati esok hari dan bekerjalah segera akan hidup selama-lamanya. Yang ni semua orang tahu. Apa yang baca ni very common. Semua kita semua dah tahu. Tinggal kita, hari ni saya nak try to emphasize sikit yang saya faham lah. Bagi kita macam tadi kan, kita dah tak ada masa banyak. Mungkin hari ni macam ni.
mungkin besok entah mungkin saya pergi kan. Jadi tak ada, tiba-tiba hilang seorang kan. Tapi amalan kita tu kita nak buat macam tadi. Kita buat tu betul-betul ikhlas apa dapat saya yang kita minta, saya minta supaya kita semua dapat. Buat sikit Allah bagi banyak. Itu yang best kan. Jadi mati tu dapat je hikmah dia tu macam perempuan tadi tu. Okey? Jadi lagi ini tapi yang ayat ni ada ayat Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dia lebih kurang tapi macam itulah. Allah firman dengan makna dia, carilah dari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat. Makna dia apa yang kita dapat ni sebenarnya kita kena buat kebaikan untuk akhirat. Investment kita ke akhirat bukan kat dunia. Dan Allah cakap, dan janganlah kamu lupa bahagianmu di dunia. Dunia pun kita kena kan. Jadi yang ni saya rasa tak ada masalah lah untuk kita faham semua Okey. Itu sikit sebanyak. Yang untuk kita punya objektif kita buat ni, saya nak share sikit-sikit. Yang apa? Saya dah bincang dengan Datuk. Dengan Prof, dengan Datuk lah. Okey. Harapan saya lebih kurang apa yang tadi Rasulullah bengkak-bengkak kaki tadi tu, sebab saya cakap kita Allah dah bersyukur nak dapat sampai 60. Kalau kita tak bersyukur pada Allah lagi susahlah. Jadi ini tempat yang saya selalu cakap siapa semua, bangunan ni lah dalam bangunan ni dia sebenarnya lumbung emas kan. Kita buat benda-benda berlipat-lipat. Saya nak cakap untuk diri saya, kalau duduk dalam ni semain sunat tu buat dia qabliyah apa semua kita boleh buat senang-senang aja. Tapi kalau kat rumah berat betul. Wajib sudah settle kan. Itu saya lah kan. Memang malas, berat. Tapi kalau kat surau dia tak berat langsung, senang, ringan kan. Mungkin iblis tak ramai kat sini, setan tak ganggu kita kan. Tapi kat rumah tu berat. Kadang kat rumah ni sebab kita banyak benda nak buat, macam-macam lagi. Tapi surau tak. Jadi bagi saya ni lumbung emas. Jadi kita dapat spend time, kita dapat buat benda, kita laksanakan kat sini. Okey. Satu perkara lagi yang saya biasa dengar lah ya, dan tuan-tuan pun biasa dengar, di apa macam hari ni sekarang kita ramai-ramai di syurga nanti, kita syurga lah, kita duduk-duduk santai-santai macam ni, seorang tak ada, saya tak ada. Jadi tuan-tuan semua tengok, kata Haji Raha dia pernah datang dulu, tapi kat mana dia? Tak ada. Tanya dekat apa ni, tanya Allah kan, tanya malaikat bagi tahu, Raha ada, dia billionaire, dia terlalu banyak harta, jadi tengah kira lagi, lambat, tak settle lagi kan, peluang tak tahu lagi ni kan. Jadi sebab kerinduan orang syurga tadi ada, dia punya geng tak ada seorang, insyaAllah Allah bagi manfaat tu, ambil dia, kita panggil seorang tu. Itu kalau saya salah, Prof tolong betulkan lah. Jadi makna dia kita bergaul dengan orang yang berpeluang masuk syurga yang ternampak, biar dapatlah supaya ya sebenarnya kita dapat aura dia pun tu dah berjalan. Kalau kita baik dengan apa wali, kita dapat macam-macam keistimewaan. Itu ustaz pun dengan Prof, kita nak berkenalan banyak, ceramah kita dengar pun berkenalan, cari orang yang berilmu kan, jangan orang yang alim, untung kita dapat. Antara satu yang saya nampak, yang tu lah yang penting. Dekat akhirat besok kau dia ingat kita, kau kat syurga besok kita tak ada, dia ingat kita, dia sebut nama kita, ya Allah bawa kita, dah dapat free kan. Jadi opportunity macam ni lah bagi saya, kita grab. Kita dah tua kan? Tak, kita dah bukan tua bang kita dah lama. Okey, satu perkara ini saya cakap, sebab kalau saya cakap ni kadang-kadang benda tu macam sensitif. Sebab anak-anak saya ada lelaki 5 orang. Saya dah bagi dia orang tugas, kalau saya mati, jasad saya ada lah dekat sini. Jadi bila nak uruskan, saya tak bagi orang lain pegang jasad saya. Dia orang ada 5 orang lelaki, biar dia orang urus. Semayang dengan saya dia orang, baca talqinkan apa semua, dia orang kena uruskan. Dia orang tak tahu, dia orang kena belajar. So insyaAllah lah dia orang dah prepare. Kita tak ready, we all prepared lah, kita ready, don't worry. Okay, alhamdulillah. Yang ni saya nak tu, saya cakap kat Probat, kita buat untuk anak-anak kita saja. Macam Probat ada anak, kata anak lelaki 3 orang. Okey, khususkan 3 orang ni, kita train 3 orang ni untuk bapak dia lah, bukan untuk orang lain. Takkan dia tak nak buat kan. Jadi semua tuan-tuan ada anak lelaki, try talk to your children. Ni Along, ayah mati besok,
Siapa nak mandi dengan ayah? Siapa nak semayang dengan ayah kan? Boleh tak Long buat? Weh, Long tak pandai lah. Tak apa. Ayah ada geng ni, diorang semua ni buat anak-anak diorang nak datang ni. Boleh tak Long datang sekali? I think 99% nak, betul tak? Bapak dia takkan dia tak nak kan? So benda macam ni yang kita nak try create, dapat benda buat. Saya rasa penting lah, bagi saya penting lah. Sebab pengakhiran hidup kita ni yang penting. Allah akan bagi kat situ kan. Jadi kita try, semua kita ni macam tu. Satu lagi, macam kita punya perjumpaan ni, besok kita aturkan. Kalau kita duduk ramai-ramai, hari apa yang kita tentukan untuk kita jumpa? Siang macam ni lah. Dan kalau boleh weekdays lah, sebab kita orang yang tak bekerja. Bila kita nak jumpa ni, saya cadangkan supaya kita baca Fatihah untuk awal ni mak bapak kita lah khusus. Kalau boleh kita baca tahlil, dan tahlil ni pula surau dah buat untuk yang biasa bahasa Arab, kita buat bahasa Melayu supaya kita tahlil kita faham kan. Bila kita baca doa untuk mak bapak itu kita faham. And then katalah salah seorang kita meninggal, saya meninggal, jadi the next meeting kita buat tu khusus untuk Rahanuddin. Saya sebenarnya tak haji, saya cakap banyak kali dah doa ni, jangan pakai haji-haji, tapi tak apa, doa kita orang kita, tak apalah. So untuk Raha kita baca khusus untuk Raha, sahabat kita, cuba doakan yang baik. Saya nak sangat, dan saya akan buatlah kalau saya panjang umur untuk tuan-tuan, kalau siapa yang pergi. Kita doakan dia selalu datang, dia keindahan dia punya pekerjaan dia ni kalau kita cakap cepat sampai. Contoh saya cakap Cik Aziz lah, straight forward je. Cik Aziz ni datang, dia tak nak balik, dia akan buat sapu, dia kutip sampah. Kita tak nampak pun, saya tengok saya tegur kan. Kata Cik Aziz, powernya Cik Aziz ni lah. Jadi orang macam ni. Jadi kita sebut kehebatan dia tu kat dunia tu. Sebab yang kehebatan tu yang Allah akan angkat dia. Roh dia tu akan, bagi saya lah, macam tu lah, istimewa dia akan jadi roh dia tu. Ini peluang kita besok akan datang. Kalau kita boleh buat, kita mati semua, kita ni pun akan mati dah. Saya ingat 50 tahun seorang pun tak ada ni. Tapi kalau ada berterusan, anak kita sambung, cucu kita sambung, it never stop. Benda tu kita akan dapat doa tu tiap-tiap minggu, besar ke tak besar kan? Jadi yang ni yang kita nak cuba wujudkan. Bagi saya, kita try cari benda simple tapi it means a lot kan. Jadi perkara-perkara yang macam ni kita kena ambil berat lah satu lagi yang ni saya kata tadi Datuk dah mention sikit tentang kepakaran masing-masing. Kita dapat longgokkan, kita buat. Contoh Datuk cakap saya kata itu tak apalah, kita boleh buat kerja kecil-kecil. Kadang-kadang orang yang duduk, orang tua-tua ada rumah tinggal seorang kan, dengan anak pun, anak cucu, bal lampu terbakar, pipe bocor kan. Yang tu tak payah, orang nak panggil kontraktor datang nak buat kerja sikit, dia kena bawa dia punya workers datang, nak kena bayar minyak, dia charge 100. Kita kerja sikit macam ni pun mahal kan, orang bising. Tapi dia nak buat kerja tu tak berbaloi untuk dia datang kalau nak bagi RM10, RM20 kan. Jadi kita nak usaha buat macam tu. Siapa ada apa-apa masalah ke sikit macam tu, bagi tahu kita pergi. Datuk kata Datuk punya kepakaran mengecat, dia kata hobi dia. Besok ada orang nak cat, kita bagi Datuk kan. Dan satu lagi tentang Ustaz Fauzi ni relate dengan apa yang Ustaz Fauzi cakap tadi tentang surau nak keluar bajet. Kami faham sebab duit ni biasalah, dia kan ada audit, dia kena ada semua official, kena ada receipt, ada apa semua. Dalam awam pencen ni tu sebab Ustaz kadang saya buat benda, Ustaz tanya, bang mana receipt kan, ni Ustaz dia boleh bayar. Ni saya punya filosofi saya, duit yang dah ada dekat surau, orang yang bagi tu duit dia dah dapat pahala dah. Itu dah wajib dapat, Allah tentukan. Jadi kita bagi peluang pada orang yang nak buat pahala yang lain lah. Pada saya pun workers, saya punya staff kerja dulu pun ramai. Bila saya bagi tahu itu, saya cakap dia pipe ni saya nak tukar 9 batang dengan masjidnya sikit, saya kata saya nak tukar. Seorang je masukkan semua duit dalam tu. Saya tengok bank dah ada duit. Dia kata, kau sapu seorang aja, ni kena share 5-6 orang. Orang lain cakap dah, saya nak masuk. Tak boleh, saya kata, dah ada orang bagi. So makna dia ramai, duit ni ramai yang nak bagi. Lebih-lebih lagi kita orang yang ramai yang ada surplus, saya rasa kan. Ramai nak bagi, tapi channelkan pada tempat yang betul, there's no problem, semua nak bagi kan. Jadi yang tu saya rasa Ustaz, insyaAllah kita pun dah cakap Datuk kan, kalau kita nak pergi repair rumah ke apa semua yang kecil-kecil tu, kita kontrol, kita keluar kita punya duit sendiri, beli pipe ke, beli bal lampu ke apa semua, tu kita punya hikmat lah. Masing-masing nak buat pahala ni, kita ambil peluang untuk nak buat pahala tu. Ya, satu lagi, kalau isteri kita, kalau kita boleh jalan dengan baik, saya rasa isteri kita pun ramai yang hebat-hebat pun ada kan, bukan calang-calang orang separuh tu kan, saya tengok
Jadi kita pun boleh bagi dia orang opportunity untuk buat-buat sebelah bahagian perempuan pula, untuk muslimah pula ya. Jadi ramai macam prof ni pun kata, dia kata my wife English teacher. So boleh createkan satu kelas just for buat homework saja, bukanlah spesifik pada English. Budak-budak datang kata hari sekian-sekian, budak-budak datang ramai ni dia tolong assistkan untuk buat homework. Because homework sebenarnya yang penting kan, biar dia faham apa yang cikgu tu bagi, dia boleh buat. So dah tu clearly ada. Macam my wife dia lawyer, pencen lah, lawyer buruk lah dah lama kan. So apa, yang tu pun boleh. Nak beli rumah ke, nak beli apa, counselling ke apa semua, insyaAllah dia boleh bagi. Mana dia, kita macam tadi lah, apa kita boleh contribute, kita contribute. Ramai lagi kan, yang lain-lain, datuk, wife masing-masing lah, semua ada kepakaran masing-masing. Jadi kita boleh open up kan macam tu. Macam prof pun, dia qualified apa psikologis kan, ada PhD, Prof Fauzi. Dia pun kata boleh, kalau nak suruh dia, kita ambil spend 1 jam nak dengar dia, kita bercakap, dia nak bagi advice dia, saya tak tahu nak bayar berapa ratus ke berapa ribu kan, ikut kategori dia kan. Tapi ni tak ada masalah, dia boleh nak bantu bagi, so that menjadikan satu amalan untuk dia sendiri kan. Jadi saya kata lebih kurang macam itulah. Saya pun tak nak panjang sangat. Akan datang besok bila kita berlungguk sekali lagi, kita cari jalan. Nanti kita detail outkan semua. Jadi saya kata lebih kurang macam itu. Saya harap tuan-tuan semua dapat sikit gambaran lah. Terutama yang saya mohon sangat tu AJK, Ustaz, Tuan Haji. Sebab dia tak ada intention yang tu. So don't worry at all. Kita ni tak ada. Kami minta bagi kami peluang, dan apa ni sekilah Haji sendiri pun lah, sebab you are one of us kan. Kita nak buat amal kita tu yang mana kita boleh, kita bagi. Just let us know. Kalau surau pun ada apa-apa macam tadi. Rasa saya pernah Ustaz apa ni Haji pernah mention. Dah ada ni besok bolehlah suruh minta orang pencen datang ramaikan apa? Ceramah kan. Penting ceramah ni nak ramai sebab dia punya sonok penceramah tu lagi ramai, dia punya aura lagi kuat, dia nak berceramah kan, lagi power. Kena 2-3 orangnya, dia pun letih kan. Jadi insyaAllah dengan tu kita akan usahalah. Maknanya besok ada, kita akan bagi. Jadi kita pun boleh nak menasihatkan pihak apa ni, AJK, betul tak kan? Kita nakkan penceramah jenis macam ni sebab ahli-ahli kita minta nak dapat sikit sebanyak ilmu yang ni. Carilah seorang penceramah yang tahu ilmu ni spesifik, jadi sonok sikit kita tu. Kadang-kadang just repeat, boring lah juga kan. Okay, so saya rasa macam itulah lebih kurang. InsyaAllah terima kasih banyak kerana bagi saya peluang. Dan saya doakan agar Allah kurniakan barakah yang penting pada kita, keluarga kita dan surau kita ni, supaya surau kita ni betul-betul boleh imarah ya, dengan izin Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. So, tak ada haji ke? Tak payah panggil haji ya. Okey, terima kasih di atas penerangan ringkas tu tadi ya. Tapi program yang lain-lain nanti, spesifik program akan kita masukkan dalam WhatsApp group kita lah ya. So sekarang ni adalah secara ringkasnya lah. Kalau ada apa-apa pun yang apa ni yang kita nak majukan, sahabat pesara ni boleh masukkan dalam grup WhatsApp kita ya. Contohnya nak ada jiran yang ada masalah ke dan sebagainya. Semua masalah yang boleh kita selesaikan lah ya. Okey, sebelum kita menjamu selera lah ya. Pagi ni kita peringkaskanlah majlis kita. Tapi sebelum tu saya, Ustaz dah cakap tadi, kita minta pengenalan diri lah, supaya kita boleh kenal lah. Ta'aruf ya. Saya mulakanlah ya. Saya Datuk Zamani bin Muhammad. Saya asal daripada Lubuk Cina, Negeri Sembilan. Orang waris lah ya, ramai waris saya kat sini ni. Saya duduk Pasiflora tu, duduk yang depan surau ni ya, tapi tak ada pintu pagar, saya kena jalan jauh lah kalau nak jalan kaki dengan kaki saya yang sakit ni. So alhamdulillah lah saya dapat rumah yang depan surau. Terima kasih Ustaz. Ustaz tak payah kenal kan? Benar. Siapa yang belum kenal ni? Yang lain belum. Yang baru ni tak kenal kita. Yang baru kita kenal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaizi Ismail. Dah bersara 3 tahun lepas. Baru masuk 63.
Dan juga saya bertugas ni sebelum ni di UKM, bidang psikologi. Kemudian sekarang ni masih bertugas juga, tapi secara profesor pelawat, visiting professor, 2, 3, 4 mestilah kan. Jadi saya nak makan masa banyak kan kat sini lah, pada saya full time tu. Kemudian saya duduk di sini baru 5 tahun lah kan, di Persipura. Kemudian lepas tu saya asal Kelantan, lahir di Kelantan, dibesar di Johor Bahru. Tak tahu saya sama orang Kelantan ke orang Johor ke kan. Duduk kerja lama di Semban dan juga di UKM lah Bangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdin Haji Omar. Saya masih lagi bertugas, ada lagi insya-Allah 2 kali raya puasa kot. InsyaAllah saya umur sekandar 57, besar wajib 2025 bulan 4, maknanya 2 tahun lagi lah. Bulan 2024 tu bulan Julai yang jalan cuti besar. Saya masih bertugas lah di Bukit Aman. Saya di jarah saya sikit lah. Saya sebelum ni di Johor Bahru YPK, lepas tu saya bertugas di pasukan hutan selama 9 tahun. Lepas tu saya berpindah ke pasukan tindakan khas dan saya ditugaskan di Majlis Keselamatan Negara. Lepas tu bubar kepada Bahagian Keselamatan Negara. Saya bertugas di sana selama 5 tahun dan bertugas di US dan juga di Eropah setahun 2 je lah. Di Eropah 2 tahun lah, di Sudan setahun. Lepas tu saya balik sini, saya nak tukar ke Melaka tapi tentara tak bagi. Saya kena tarik balik ke Bukit Aman. Saya bertugas di pasukan tindakan balik sehingga sekarang lah. Tapi sekarang ni saya dah kerja senang sikit. Jadi saya di bahagian pengesahan dan juga kenaikan pangkat di Bukit Aman lah, untuk pegawai dan juga anggota. Rumah saya di OPRI ini ada 2 buah, satu dekat depan ni Pasugau, satu lagi kat Usul 5 hujung tu. 9 anak saya duduk lah. Jadi itu sikit lah. Saya pun ingat tak ada apa, saya pun suka dulu sini, tak jadi buat rumah kat Melaka kerana surau lah. Nanti saya tambah kat surau. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, kasih sayang kepada Allah SWT. Beri kesempatan untuk kita bersama-sama berjumpa, silaturahim kan, memanjang umur, berkat umur melalui silaturahim. Itu kan saya pencen dia sama lah, umur 57 kan. Saya pencen bersara awal, 35 tahun servis, 15 tahun di Ipoh, 10 tahun di Johor, 10 tahun di Kuala Lumpur kan. Jadi untuk aktiviti pencen saya macam biasa. Jadi saya berharap boleh lepas ni AJK boleh mesyuarat dulu. Mungkin lepas ni saya akan besok ke Medan 40 hari. Tiket pun dah beli naik daripada Penang ni. Dengan selama 40 hari, jadi mungkin taklim tu tak ada orang nak cover kan. Tak boleh beli tiket kan. InsyaAllah lah. Sambil tu saya bersama-sama dengan tuan-tuan lah. Kepakaran saya ada 3. Saya tak adalah nak, kalau tuan-tuan ada kerosakan kereta, saya tak adalah nak baiki, tapi saya boleh kaunseling apa masalah kenderaan tu. Dan saya juga boleh, saya boleh baiki tapi jangan keadaan faktor umur kan. InsyaAllah. Tapi saya boleh kaunseling ni macam ni nak buat. Dan saya juga berkemahiran dalam bidang timpalan lah. Kalau mungkin tuan-tuan ada jiran yang mungkin patah, untuk saya ikram dia orang patah besi. Kadang-kadang kita nak charge pada orang yang anak-anak mungkin naik pintu tak boleh terbuka kan. Mungkin dia patah apa dia orang naik. InsyaAllah lah, sikit sebanyak mesin tu pun saya ada. Boleh lah sikit saya bagi bantuan. Dan sikit-sikit tentang pembinaan saya boleh bagi share lah. InsyaAllah. InsyaAllah tak. Boleh. InsyaAllah tu lagi kalau tuan nak buat riadah sini, saya ada berkiram bahagian impong lah. Hampir 20 tahun kot dengan pemain kebangsaan. Allahumma'allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Maknaud, umur 61 tahun, berasal dari Kelantan. Saya dulunya seorang tentera dan selepas berhenti dari tentera tahun 96, saya join swasta. Bekerja dengan syarikat Lapas Wilayah Simen sehingga tahun 2001. Dan seterusnya saya bekerja swasta juga sehingga saya berhenti dari
alam pekerjaan pada 2008 dan sekarang saya menetap di sini mempunyai 5 orang anak lelaki dan 4 orang cucu. Itu saja pengenalan diri saya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Abdullah. Dilahirkan di Muar tapi dibesarkan di Johor Bahru sehingga akhir alam persekolahan. Lepas tu saya join Armed Forces, Navy, ex-Navy lah, officer level sampai tahun 90. Short commission 13 tahun sahaja bahagian pelaut. Jadi kalau saya bercerita tentang kapal tu mungkin ada yang tenganga jugalah dengar kan. Tapi sekarang dia dah lain apa dia punya skop. Apa ni military lah sekarang. Lepas tu saya join swasta, banyak pekerjaan. Saya punya last apa ni profession safety and health. Saya ada sijil apa ni safety and health dengan apa ni JKKP NIOS. Tapi saya tak renew lah benda tu pasal saya tengok kita suka apa ni, apa yang kita belajar, kita cakap dengan orang tapi dia tak nak ikut apa safety yang patut dibuat. Jadi secara tak langsung dia membahayakan diri dia sendiri. Tapi kita, saya rasa macam bila berlaku kemalangan tu, kita rasa macam satu feeling yang aku dah tegur tapi kau jadi juga macam tu. Jadi kawanan saya yang pertama gagal. Anak 3 orang, anak yang bongsu meninggal sampai umur 23 tahun dia epilepsi sejak lahir. Yang 2 tu dah kahwin, seorang lelaki seorang perempuan dengan ada 3 cucu. Lepas tu 20 tahun berduda, yang tu banyak tanya cerita 20 tahun berduda. Lepas tu tak macam mana Allah rezekikan untuk nikah lain. Jadi setahun yang lepas saya dijodohkan dengan apa di sini. Jadi apa ni dia tercempak ke sini lah, dia bertukar alam kehidupan lain. Macam Haji Rahal kata tadi, kita umur dah pencen tapi sebenarnya kita belum pencen sehingga mati. Umur dah 65 lah, bulan 5 tu lagi cukup 65 tahun, umur 65. Jadi macam Haji Rahal kata kita itu mana kena musabah dalam lah sikit lah. Tapi oleh kerana dapat teman baru yang agak umur muda sikit, jadi kita punya aktiviti tu dah jadi macam tak dapat nak konsisten lah. Kita cuba juga macam ilmu istidras ke ataupun apa tu. Jadi cuba juga menarikkan diri atau explain kat dia tidak ada keperluan untuk sini, ada matlamat yang lain untuk aku capai sebelum meninggal. Jadi itulah lebih kurang apa yang saya baca lah. Jadi kan saya baru lagi lah di sini, jadi tolong tunjukkan apa-apa yang mungkin kekurangan sini punya culture kehidupan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tok Dilal yang tegar ni. Itu apa ni? Saya dulu apa ni tinggal di Taman Kasuri. Saya ada rumah apa ni kos rendah lah di sana. Taman Kasuri Balakong sana. Dia kelamaan macam ada satu peningkatan macam Tuhan bagi. Mula-mula datang surau, lepas tu orang bagi jadi Bilal. Saya bukan expert tapi dia bagi jadi Bilal, lepas tu jadi pengurusi kan. Walaupun kita pun tak ada kekuatan kewangan, tak ada profession sangat, tapi bagi untuk handle macam ni, lepas tu sekarang ni tercempak ke sini kan. Jadi bila tengok apa ni kehidupan macam Haji Rahal kata pagi selepas subuh tu baca Yasin, lepas tu tunggu sehingga Isyraq, lepas tu barulah dia balik. Lepas tu belakang surau saya tu ada macam tanah lapang, kebun sikit, tanam pokok-pokok lebih kurang tu kan. Petang-petang tu barulah berdadah ke apa tu. Jadi saya cuba jugalah apa ni. Itu kadang kita tak menentu kehidupan kita. Tuhan bagi macam ni sikit, dia tarik sini sikit. Bagi sini sikit, dia tarik sini sikit. Jadi tengok macam mana kita mensyukuri nikmat dia lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamri bin Abu Samwa. Saya berasal dari Pahang, Kuantan. Jadi apa saya dengar kawan-kawan saya cakap tadi, masing-masing banyak pengalaman. Alhamdulillah lah. Tapi bagi diri saya hanyalah bekas kaki tangan kerajaan di Pahang. Jawatan saya terakhir tidak sebesar mana penolong pentadbir tanah yang di Pahang
Dan pejabat yang terakhir saya bertugas di Pejabat Tanah Maran. Dari segi usia, tuan-tuan kira sendirilah. Saya dah bersara 20 tahun. Umur bersara 55. Jadi kira sendirilah. Saya tak malu. Saya tak malu. Sebab itu adalah fakta hidup kita. Jadi Alhamdulillah 75 tahun saya masih lagi, orang kata ni, sihat lah dari segi umur saya lah. Dan saya rasa sedih jugalah ramai dah sahabat-sahabat saya yang sebaya dengan saya telah pergi. Jadi bila saya renung kembali, saya rasa satu hikmah lah Tuhan bagi pada saya. Cuma keadaan saya ni tidaklah sehebat sangat. Badan pun tak berisi. Mata saya pun dah kabur. Jadi, tapi saya masih boleh bergerak. Dan saya masih boleh, orang kata ni, buat kerja sikit-sikit lah kat rumah tu. Jemur kain ke apa, tolong isteri saya. Sebab isteri saya pun berumur juga. Saya duduk di Lavenda bersama dengan anak saya, Muhammad Zaid. Dan dia pun ada sikit masalah. Jadi, dari segi tanggungjawab tu, saya kena duduk dengan dia. Suka tak suka, sihat tak sihat. Jadi saya berikrar, selagi ada nyawa di kandung badan, saya akan jaga dia. Jadi itulah sajalah. Dari segi pengalaman, kebakaran saya tiada lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tambah sikit. Kalau yang tak tahu, Zaim tadi tu kita punya imam. Dan kalau perasan, saya kalau dia nak bentang sejadah, saya tolong bentangkan. Sebab tu yang apa ni bagi tahu Pakcik Zamri dia bagi tahu, Zaim ni dia masalah mata. Dia tak apa nampak. Kadang-kadang kalau tahu sejadah tu sengit sejadah dia tak tahu pun yang sejadah dia tu sengit, dia tak nampak. Bukan tu. Jadi memang kalau apa-apa kita akan cuba bantu dia. Tu tahu ya, Zaim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tajuddin bin Hassan, 63 tahun, berasal dari Perak, Pulau Gangsa. Sedikit dari saya berkhidmat sebagai pesawat polis selama 36 tahun. Pencen awal 55 sebab sakit masa tu. Jantung ni. Sebab tu kesan saya ramai yang tak mahu. Saya bermula dari pasukan polis hutan selama 15 tahun, Simpang Gam dan Diceras. Kemudian tukar trafik Kajang selama 6 tahun, ditukarkan Jabatan Siasatan Jenayah sebagai pegawai menyiasat. Jawatan yang orang tak nak tu, menyiasat kes. Nak tak nak, saya menyiasat 13 tahun dalam Jabatan Siasatan Jenayah. Dalam masyarakat saya minta narkotik, tukar narkotik, menyiasat juga selama 2 tahun, tumbang. Hari-hari ada tanggapan, tak boleh tahan. Sampai masuk kat nak jamin orang lagi masa tu. Sampai darah saya naik 280, doktor kata dia boleh pecah belakang ni. Lepas tu masuk urat dah tak boleh buat kerja, anak kata pencen lah ya. Anak saya pun dah sambung, dia pun sebagai polis juga lah. Macam-macam kes lah dalam siasatan jenayah. Siasat tu, siasat ni. Sampai saya pun kena siasat. Mana ada? Komplain sana, komplain sini. Saya kena siasat. Berlari Bukit Aman turun. Ambil statement saya. Sudah saya kata ni tak boleh jadi kan. Tapi rezeki setakat tu. Alhamdulillah saya dapat pencen. Kalau tidak, tak tahu apa nak jadi ya. Harus tak ada pencen. Sebab kita bukan yang baik kan dalam polis ni. Macam-macam. Anak ada 4 orang. Ini dah cucu 6 orang. Tinggal di sini pun dari 2016, dari 6 tahun. Sudah sikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samji bin Bakar. Berasal daripada Gemas 9, orang Felda Parumpat. Mungkin tak tahu ada orang Felda ni, tak tahu lah. Saya telah bersara daripada TNM macam tadi. Ini pun baru tahu lah. Tak pernah tegur pun tak tahu.
bersara dalam TNM selama 21 tahun berkhidmat lah sebagai anggota komunikasi. Pangkat terakhir kalau dalam Navy dia panggil CPO, tapi dalam tentera darat dia orang dalam staff saja lah macam tu. Anak ada 5 orang, masih bersekolah semua. Saya umur baru 50 tahun lah. Kalau nak compare dengan yang lain, saya rasa saya yang paling junior lagi kat sini. Kalau dalam askar tu dia panggil bloody junior lah kot. So saya nak join ni pun saya rasa macam saya cubalah kan. Pasal masih ada banyak komitmen dengan untuk anak-anak dengan isteri saya pun bekerja. Urusan anak saya yang uruskan semua kat rumah lah kan. Jadi untuk aktiviti surau ni mungkin Sabtu Ahad boleh lah. Jadi daripada segi kerja tu mungkin lain kali kita boleh cerita lah. Setakat tu lah yang saya boleh. Tinggal mana? Saya tinggal dekat Amber, nombor 42A. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya bin Said Mas'ud, berasal daripada Jelbu, Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Saya tadi pun pernah bertugas sana. Saya pesara PDRM. Mula ceburi PDRM pada tahun 1938 bulan 10. Dan ditukar ke IPD Auditor sehingga tahun 93. 93 saya ditukarkan ke IPD Dawani sehingga saya bersara pada tahun 2018 hingga sekarang. Umur 62 tahun, bersara umur 58. Anak 2 orang, isteri masih bekerja dan saya pagi-pagi komitmen saya ada 15 ekor kucing di rumah. Dan pagi-pagi saya terpaksa bersihkan sangkar 2 jam. Saya duduk bersihkan sangkar. Dan pagi-pagi hantar anak, lepas tu bersihkan sangkar kucing. Hak kucing tu memang ada di pos kereta saya di luar. Kucing duduk dalam. Tadi pagi-pagi saya terpaksa bersih sebab dengan dia punya najis dia, dengan makan dia, dengan apa, saya kena buang pagi-pagi. Itu je lah untuk makluman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq bin Abu Bakar, lahir di Singapura, dibesarkan di Muar Johor. Lepas tingkatan 5, Form 5, saya terus ke Kuala Lumpur bekerja dengan swasta lah. Sampailah saya pencen, umur 55. Lepas pencen, ada rezeki sikit, kononnya buka lah kedai runcit. Tapi tak lama, malahnya kedai runcit saya bankrupt. Jadi, ini jadi saya sampai ke sini. Rumah terjual, apa semua terjual. Jadi sekarang, saya menjual teh di tepi jalan. Kadang tak ada pencen kan. Dengan juga dengan kesihatan saya sekarang pun tak berelok. Banyak ingat penyakit dengan kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, katarak, macam-macam lah. Dan pulang alik pada klinik Beranang dan Hospital Serdang sampailah sekarang. Anak saya seorang saja, cucu 3. Itu sajalah cerita saya. Terima kasih. Tak apa, saya berdiri lah ya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Saya tinggal di Pesiflora dalam Luas 13, sebelah berjiran dengan Tuan Josman, dengan Dr. Tuan sebelah. Saya bersara tahun 2016. Umur saya sekarang ke 66 tahun lah. Apa, walaupun cuma harapan saya satu je, saya minta doa daripada tuan-tuan supaya hati saya tidak lari daripada surau ni lah. Saya minta itu je lah. Cuma walaupun saya dah besar, pagi-pagi sudah subuh tu saya cabut awal.
lapor ke agaknya. Sebenarnya walaupun umur saya tu umur saja, tapi saya masih lagi bekerja. Masih bekerja dekat Putrajaya. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tahir bin Arjun. Ada Hindustan sikit. Arjun di belakang. Kira baru pindah sini sebenarnya. Baru pindah bulan 11 kan. Saya beli rumah di sini. Tapi sebenarnya saya lama dah di sini. Lama dah. Masa surau ni ada di atas tu lagi, saya dah ada rumah anak saya dekat O'Berry. Bukan, Amber. Masa itu saya ada masalah kesihatan sikit, jadi saya duduk situ dan saya berulang balik di tempat pencing saya di Batu Bers. Sekampung dengan Tuan Haji Tajuddin ni. Masya-Allah. Jadi apa ni, saya memang niat nak pencin di Batu Bers lah. Rumah ada sana di tu. Betul, oleh kerana kerak dengan urusan rawatan ni di sini dan masalah isteri pun nak bawa kereta, nak bawa saya tu susah sikit. Jadi anak kata, ayah pindah sini lah. Pindah sini dalam urusan masa PKP tu nak jual rumah tu masalah sikit, lambat sikit. Jadi jual lah masa PKP tu, jual rumah tu harga PKP, harga murah sikit. Lepas nak beli rumah sini. Jadi saya duduk di Passiflora. Saya belakang jaga tu rumah Samidi tu sama baris dengan Datuk. Apa ni, isi seorang, anak dua. Bekerja dulu pencin tahun 2010. Jadi umur saya ni 67. Saya antara yang tertua lah sini saya rasa. Dan dengan Haji Zambri. Yang lain-lain tu saya ingat Dato' Haji Atan lah. Muda lagi kot. 40. Ada orang yang awal-awal saya kenal Haji Atan dan yang lain itulah. Apa ni, itulah. Saya pun pilih sini ni sebab surau ni dekat. Cadang nak pilih di Kohi apa orang ni memang lah. Tapi tengok apa sekitaran dia tu tak ni. Pasal rumah saya di sana pun, di Batu Bers dulu tu pun dekat je jalan kaki. Ni tak sampai 50 meter dah masjid lah. Dan dah kira belah-belah Penang ni saya dah ego lah. Apa-apa sikit-sikit harta tu nak bertapak di sini. Jadi saya harap tuan-tuan dapat menerima saya lah. Antara dulu-dulu pun saya pun orang kata memang minat dah di sini ni, orang kata ni. Jadi saya yang lain-lain tu kita sembang di luar lah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Abdullah dan saya tinggal di menyewa di Rafflesia. Kalau tuan-tuan masuk gate tu, rumah yang nombor 5 tu, yang pokok ada gantung tu, pokok-pokok bunga tu. Saya pindah di sini bila pindah sebulan 2 bulan lepas tu dah PKP mula tu. Itu yang saya dengan 2 tahun juga lah tak ada kat surau ni, baru lagi lah. Saya dilahirkan di Arau, Perlis, tapi dibesarkan di Al-Ustaz, Kedah. Dan saya kahwin dengan orang Taiping. Jadi saya punya cakap ni nak ke belah utara lah, nak belah selatan ni tak apa nak fasih. Kalau apa saya cakap Kedah utara tu
minta maaf kalau saya tak boleh nak ubah. Saya dah pencen 5 tahun, jadi umur saya dah 65. Saya punya posting yang terakhir adalah di Kementerian Wilayah, jawatan biasa-biasa lah. Apa tu, walaupun saya dah pencen, tapi saya minat suka tanam pokok. Jadi saya duk tolong adik saya dekat Mahkota Hill tu, dia ada buat untuk apa tu? Hidroponik punya sistem tu. Jadi saya tak ada kerja, saya tolong dia lah. Jadi mungkin ada hari-hari saya tak ada sini ya. Jadi kalau di surau ni, kalau setakat yang saya boleh tolong, saya mungkin boleh tolong sapu sampah dan tanam pokok. Ada kalau ada AJK apa, kebersihan dan landscape tu lah kan. Bolehlah saya bantu sikit. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Umbong, asal daripada Terengganu lah. Kalau Umbong tu memang trademark lah kan, orang Terengganu kan. Saya kira junior jugalah yang bersara ni, yang lain tu dah lama-lama. Saya bersara April Fool baru ni lah, 1 bulan April. Betul-betul nak puasa tu kira saya bersara lah. Tahun ni dapat puasa, orang kata puasa penuh sebagai bersara lah. Kalau selama ni memang kita terkejar-kejar nak balik berbuka kan. Jadi tahun ni kita alhamdulillah lah. Saya bersara TM lah, Telekom Malaysia, tapi saya bersara muda. Umur saya 54. Kalau ikut umur pencennya 60. Tapi saya ambil bersara awal lah, pilihan yang itu sajalah. Anak 6, 5 lelaki, 1 perempuan lah. Cucu baru 2 lah, insyaAllah 2 lagi tahun ni kot. Mudah ada rezeki. Allahuakbar. Saya duduk di Refesian, lorong 220, lorong Pak Gak tu. Itulah rumah saya lah kat situ lah. Umur 35 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismail bin Abdul Mukti, umur 63 tahun, baru pencen 2018 sebagai seorang anggota PDAM juga lah. Last tempat saya ni kat Ken di 10 Bukit Aman. Sekarang ni saya duduk dekat Amber ni, tumpang anak. Rumah saya masih tak selesai lagi dekat Amber. Dah beli dah 12 tahun lah. Dekat, kalau dia orang panggil apa ni? Bandar Akademia. Ya, yang Kukalai tu. Dah 12 tahun lah. Jadi makna jadi anak dah beli rumah kat Amber ni, saya tumpanglah sekejap. Dia kahwin, saya lari lah. Sebab dia bujang, tak boleh duduk lagi lah. Anak saya 4, 2 dah kahwin, 3 cucu, 2 bujang duduk dengan saya. Itu je lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Selim. Lahir di Penang. Sebab tu dia gelap sikit. Dan dibesarkan di Kedah. Saya dah bersara 10 tahun. Umur sekarang 66 tahun. Saya pernah berkhidmat di Jabatan Pertanian sebagai pegawai pertanian selama hampir 10 tahun. Kemudian saya tukar profession, masuk pelajar balik dan terus berkhidmat sebagai banker lah dengan rakyat sehingga saya bersara. Bersara lah, dipanggil bersara. Kalau pencen, kita tak ada pencen, tak ada duit pencen pun. Itulah. Dan sekarang ni saya duduk di Lavender. Itu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir mana tu? Pengalaman. Lahir pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Nama saya Badri. Dengan R bukan dengan L. Bukan Badli, Badri, R. Tak ada wan, tak ada apa. Badri. Badri bin Abu Bakar. Saya diperanakkan di belah siang. Tapi ayah saya Kuala Lipis, mak saya orang Pasir Mas, Kelantan. Jadi dia orang di zaman dulu pergi memondok di belah siang.
jumpa sana, kahwin dan saya diperanakkan di sana. Tapi kereta asal lah, kereta Malaysia. Tapi saya masa kecil-kecil dulu ada surat beranak siang. Tapi dah teringat, dah rasa berharga tu, tengok-tengok dah hilang, tak ada. Ketak boleh claim. Dan orang belah sana memang ramai. Belah kawasan saya Pasir Mas tu memang ramai, ada dua. Tak tahulah, tak pernah mohon. Tapi memang adik saya pun ada di sana. Saya kadang-kadang ada juga lah di sana. Saya kerja dengan UTM dan bersara di UniKL. Saya ingat itu saja pendidikan saya tu. Itu saja kot yang saya kenali. Saya asalnya duduk sini ni jatuh hati dengan depan jaga dengan ada surau. Saya belum dah beli rumah di Parkland. Jadi saya tolakkan anak, saya kita beli kat sini untuk nak join jemaah masjid lah. Tujuan saya untuk nak join jemaah masjid. Satu pagi tu tak ada imam, jadi dia tolak saya. Jadi saya, dah tolak saya pula. Lepas tu dah jadi imam satu pula. Sebenarnya bukan kehendak saya. Kalau sebut saya hari ni juga tak mau. Tapi macam itulah. Kehidupan saya pada kata. Jadi saya pun kalau ada mesyuarat agung ni dah saya tak jadi imam satu dah ni pun. Saya dah lebih umur lah. Jadi tapi oleh kerana belum ada ni duk tangguh. Berapa umur bro? Umur Rahsia. Tidak rahsia. Saya bersara 25 saya bersara umur 65 tahun. Kerana profesor dia 65 baru dia bersara di UniKL, orang lain 60. Tapi jawatan akademik ni dia boleh sampai 65 baru bersara wajib. Betul lah saya sihat. So, alhamdulillah 65. Dan bersara pun dia 3 tahun lebih kurang sekali 68 tahun lah. InsyaAllah. Okey. Okey, assalamualaikum. Dan Yudin sikitlah sikit. Pantun ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tajuddin bin Sa'ad. Kalau saya sebut asal jangan gelak ya. Asal saya dilahirkan dan dibesarkan di Permatang Pauh, Bukit Mentajam, Seberang Perai. Jadi selepas menamatkan sekolah menengah, saya memasuki pasukan Polis Diraja Malaysia pada tahun 77 dan telah ditukarkan dalam pelbagai cawangan, dan selama 40 tahun 8 bulan 3 hari dalam pasukan, 35 tahun perkhidmatan saya berkisar dalam cawangan khas saya, iaitu Special Branch. Saya tak tukar banyak cawangan, saya duduk situ je sampai bersara. Jadi bila dah bersara, matlamat utama tu nak balik kampung lah. Bila nak balik kampung, yalah, ini semua kuasa Allah Ta'ala. Saya duduk di Semenyih, beli rumah di Semenyih, duduk di sini. Jadi mempunyai 2 orang anak, satu perempuan yang sulung dah kahwin, yang lelaki tu masih 19, masih duduk college lagi. Mempunyai 2 orang cucu. Itulah serba sedikit. Jadi bila saya datang ke surau ni, ya, hari-hari datang surau, jadi satu hari tu saya di sahabat kita ni, Cik Bilal kita, dia cakap dengan saya, cubalah azan dah sekali kata. Memang saya tak pernah lah azan orang kata, tapi kita tak ni lah kan, kita bukan ni pun. Cuba start dia tu dah kena getah lah. Jadi terus dilantik jadi sebagai bela sokongan, membantu. InsyaAllah mana yang boleh kita bantu, saya bantulah, saya cakap. Kemudian baru-baru ni pula saya dilantik sebagai ketua biro dapur di Suang Pising ni. Itulah. Jadi saya umur dah 64, masuk 65 lah, insyaAllah. Terima kasih. Itu saja pengenalan saya. Saya nak tambah sikit lah. Sebab abang kita ni
Dia kalau tak ada je seminggu, saya ingat semua orang tahu dia tak ada seminggu kan. Orang lain tak ada, orang tak perasan kan. Sebab dia, kita sejuk aircon tu sebab dia tawan. Dia akan pasang aircon dulu, lepas tu round. Tak tahu pada round lah. Polis memang kerja macam tu kot. Round sampai ke depan lah. Lepas tu datang balik. Tapi aircon kita sejuk dah. Dia tak ada, memang masalah besar bagi kita kan. Saya ingat tak ada pengganti lagi lah setakat ni. Dia tahu awal masjid, dia settlekan semua. Memang top lah. Macam dia kerja polis dulu kat macam tu lah kot. Dia very tip top. Okay. Terima kasih Haji Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa yang terakhir Saya tak bagi. Oh, ada. Saya Hambadi bin Parjan. Tengok nama dah tahulah, Jawa. Biasa orang panggil saya Wak je. Saya berasal daripada Muar Johor. Dekatlah dengan rumah mak mertua Ustaz tu dekat Sengkang. Tak jauh lah, Bukit Gambir. Pengalaman saya banyak pindah-pindah tempat kerja. Mula-mula kerja lepas sekolah, kerja kat Kilang Mardek di Gresik, Kilang Getah. Lepas tu minta kerja kerajaan, dapatlah kerja kerani di DPA bahagian pusat rekod di Kuala Lumpur, PJ masa tu. Lepas tu pindah pula ke JPA bahagian pencen di KL juga. Lepas tu minta balik kampung, balik Muar, dapat kerja di hospital daerah Muar. Lepas tu hospital nak buat close department, pindah pada kat JPJ Muar. Lepas tu saya pergi belajar dekat ITM Segamat, pindah pula di JPJ Segamat. Lepas habis diploma apa semua tu, barulah saya minta kerja tetapi di Kuala Lumpur. Pernah kursus di Gemas, tak lama lah, 6 bulan. Kerja Ketapi ni paling lama lah, 23 tahun, duduk di Bangsa sampailah pencen. Terus anak beli rumah dekat sini, saya duduklah rumah dekat sini. Saya duduk di Oakberry, depan rumah Ustaz lah. Sekarang saya sebagai setiausaha masjid di Kampung Ricing Ulu. Dan biasanya saya sibuk lah, menyibuk selalu. Memang kadang-kadang kerja siang sampai nazir saya buat semua kadang. Masa PKP ni memang tak ada orang kerja, memang kadang saya sibuk lah dekat sana. Kemudian saya suka lah pula buat kerja-kerja merakam, buat video dekat audio kuliah. Kadang dekat masjid, saya akan pergi merata lah. Kalau ada selebriti, kadang saya akan pergilah jauh. Kadang macam malam tadi dekat Zul Ramli, dekat Iwan. Besok Samsul Debat dekat Mantin. Biasanya saya akan follow lah ustaz-ustaz yang selebriti ni. Pasal ramai dia punya view. Biasanya saya akan buat live, kadang saya buat YouTube sekali. Biasanya itu je pengenalan saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dapat kita bersama pada pagi ini. Saya cukup rasa terharu lah. Terharu, gembira, senang. Kerana sebenarnya menjadi satu kenyataan bagi saya, untuk buat diri saya lah, jadi satu kenyataan apa yang saya pernah mengharapkan, bukan pernah, selalu mengharapkan dalam keadaan beginilah. Maksudnya dalam keadaan begini, dalam keadaan orang yang seangkatan dengan saya. Okey, saya balik semula kepada pengenalan diri dulu. Nama saya Hajiatan Ahmad. Kalau di kampung saya ada dua nama yang berbeza. Satu dipanggil saya Hasan Elias Ahmad bin Ahmad. Orang kaya duit, saya kaya nama. Berusia 65 tahun baru 65 tahun ya.
Saya mempunyai 2 orang anak dengan isteri yang ada kat sini. Isteri yang ada 2 orang anak. Dua-dua lelaki-lelaki. Dan saya tak ada yang lain lah. Cuma 1 aja. Pengakuan tu pasal rakam. Okey, yang keduanya saya berkhidmat di Jabatan Kerajaan. Tapi nasib saya ni jadi macam bola sepak waktu saya berkhidmat ni. Kalau tuan-tuan sekatan dengan saya ni, kalau berkhidmat dia kena tendang dekat-dekat. Paling jauh negeri kan saya tak sampai dia tendang keluar. Yang boleh saya katakan perkhidmatan saya 10 tahun di tempat saya sendiri. Daripada tahun 80 selepas saya keluar daripada Serdang sampai 90 ada rezeki anak masa tu saya ditarik ke Ibu Pejabat. Saya dihantar ke Europe sebelum tu, dan tahun 95 saya dihantar ke Indonesia sampai 2005. 10 tahun saya di sana. Balik saya duduk bahagian terakhir saya di bahagian korporat dan saya bersara pada 2013. Itu pengenalan diri tentang diri saya lah. Jadi apa yang saya nak sambung balik tentang abstrak saya suka melihat keadaan ini dan saya rasa tercapai kerana daripada peringkat awal saya berpindah ke pagi ini, saya adalah termasuk golongan orang yang pioneer dalam apa nama ni di lorong saya 207 tu, dan saya terpanggil pada masa tu, pada masa mula-mula surau Muklissi ni di lorong saya lah, di rumah hujung tu yang sekarang dijadikan tadika. Okey, daripada 2013 tu saya bersara, saya tak ada buat apa-apa. Jadi saya terpanggil masa tu saya ingat cuma 1 orang je yang ada. Selepas 2 minggu saya duduk di 207 tu, saya dengar suara dia setiap pagi, setiap waktu. Orang tu berpindah sekali, masih ada lagi, Haji Rashid namanya. Dan apabila saya masuk ke surau pada masa tu, dialah orang yang minta saya buat azan pertama di surau atas tu. Sehinggalah dia berpindah, saya masih tetap selaku muazzin di situ, sehinggalah tubuhnya wujudnya surat apa di surau di sini. Seperti kata Puan Badri tadi, dia pun terpanggil disebabkan kerana disuruh ya. Okay. Dan seperti juga Puan Badri kata tadi, dia dah sepatutnya tak layak dah lagi, bukan layak pun dah nak bersara dah dalam lebih kurang aja. Saya pun macam tu. Tapi insya-Allah saya tetap teruskan atas apa nama keikhlasan saya untuk nak menyumbang suara saya sehingga ke akhirnya. So itu sekali lebih kurang saya punya apa namanya tadi saya. Terima kasih. Baiklah. Sebab surah panjang-panjang cerita saya tak cerita langsung ya. Okey. Saya heran Encik Aziz dia kata dia kerja biasa-biasa aja sebab dia senior saya 2 tahun. Saya diploma civil engineering di ITM grad tahun 1980. Lepas tu kerja sekejap di JKR, Mara. Lepas tu saya sambung di Canada, Toronto 2 tahun. Dan balik saya kerja dengan Shell. Dengan Encik Aziz, dia safety, saya dulu Shell ni safety officer, safety officer. Lepas tu saya kerja ni tak lama, 3 tahun ya. Saya minat dapat experience banyak sikit tempat lain lah. Lepas tu sambung dengan Shell, saya pindah ke Gas Pantai Timur buat engineering pipeline. Lepas tu saya buat bisnes sendiri, komputer punya software. And then last, saya dah tak kerja lah, rehat sekejap. And then anak ni Tan Sri Aisyah Ayub, sekarang Tun Aisyah Ayub, dia ni pemilik, salah seorang pemilik Melayu Flamin, kilang tepung dengan ayam dinding. So anak sulung itu sama saya dengan saya di Shell dulu. Jadi dia minta tolong dia sebab tahun 2016 dinding dia expand. Ayam dia proses daripada 80,000 dia nak jadikan 240,000 sehari dia proses. So that means dia akan besarkan semua dia punya industri dia tu, dia punya integration tu.
Dia akan tambah beban dia lebih kurang dalam 500 hektar tanah. Lepas tu processing plant tu dia belanja duit dalam 600 juta untuk buat processing plant yang baru. Lepas tu kilang dedak dengan jetty dia pun, kalau kat Manjung, siapa biasa Manjung dia tahu dia ada jetty dia orang sendiri. So saya duduk 3 tahun, saya tolong dia orang lah untuk dapatkan semua approval apa semua. Sebab anak Tan Sri dia tahu saya punya kepakaran tu. So saya pun janji dengan dia, aku kerja 3 tahun juga. So pun Allah izinkan 3 tahun memang settle lah. Jadi saya itu lebih kurang diri saya. Tentang anak, mak ada 2 orang, 2 lelaki 2 perempuan, 1 side. Yang di sini 3 lelaki 1 perempuan. Yang 3 lelaki itu rasanya semua pernah duduk belakang dia lah bila dia jadi imam. Dia 3 orang imam. Pada anak perempuan saya baru settle di Nubaiba untuk doktor kat Sedang. Tadi siapa yang pergi cek kat Sedang tu mungkin anak saya pernah cek kan, hospital Sedang. Jadi berkurang tu lah tentang diri saya, insyaAllah. Okey, sebelum kita beri pada fungsi kita yang pada pagi ni, saya nak menyebut undangan yang kita ada selepas selesai waktu zuhur. Kita ada 2 undangan. Satu datangnya daripada kedai tayar Fast Track, Fast Track. Yang kedua ni coklat orange coklat sebelah tu. Yang keduanya ada satu undangan daripada karya kita, Puan Din daripada Amber. Ya. Jadi dengan kehadiran Masjid Doa Selamat. Ya. Jadi dengan kehadiran kita pada pagi ini, saya menyuruhlah, saya minta lah, kerana kita kena split 2 undangan ni. Satu separuh kita pergi ke Fast Track dan separuh lagi kita pergi ke Puan Din. Ya. Jadi ini yang saya mohon dalam grup ni lah. Dan saya akan maklumkan sekali lagi selesai atau sebelum solat zuhur nanti. Jadi ini satu daripada cara yang kita kata tadi lah. Apa yang kita kata, kita cuba buktikan apa semangat kita selaku dalam sahabat apa bersama ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ambil kesempatan ni nak maklumkan beberapa program yang telah dirancang oleh pihak surau. Mungkin bulan Julai dan Ogos nantilah kita akan ada khusus sembelihan. Jadi saya mengalu-alukan lah, sama ada tuan-tuan ataupun nak suruh anak-anak belajar macam mana cara penyembelihan. Kita akan buat sembelihan ayam lah. Kalau yang besar-besar tu mungkin ada masalah kan. Permulaan ni kita buat ayam. Sebelum ni kita pernah buat beberapa kali khusus sembelihan ayam. Dan sambutan memang menggalakkan. InsyaAllah tahun ni pun kita akan adakan khusus sembelihan. Kecuali kalau ada siapa-siapa nak buat akikah ke, dia nak bagi kambing tu dalam khusus tu, kita terima lah. Yang mengajar ni kira expert lah, yang ustaz-ustaz expert untuk sembelihan. Itu satu. Yang kedua, kita juga akan mengadakan khusus pengurusan jenazah. Macam yang Tuan Raha kata tadi, kalau kita nak boleh-bolehnya anak-anak kita mahir untuk menguruskan jenazah kita sendiri. Jadi saya mewawarkan khusus ini untuk menggalakkan supaya anak-anak kita pun terlibat dalam khusus pengurusan jenazah. InsyaAllah, saya tak silap saya bulan Ogos nanti. Kita akan wawarkan tarikh-tarikh tersebut bila akan sampai waktunya nanti. Dan yang ketiga, kita akan mengadakan ibadah korban pada tahun ini, insyaAllah. Dah ada 4 ekor lembu yang telah dah ada pun tuan-tuan punya untuk korban tersebut. Cuma kita masih ada satu bahagian lagi. Kalau siapa nak masuk boleh, insyaAllah. Dan saya mohon, sebab apa, kita memerlukan ramai petugas-petugas untuk menguruskan ibadah korban tersebut. Selain daripada tuan-tuan punya yang mengambil bahagian untuk ibadah korban tersebut, kita juga memerlukan ramai lagi untuk urusan
lapah, potong daging kecil-kecil untuk kita uruskan, dan juga pembungkusan, timbang pembungkusan dan sebagainya. Jadi saya menyerulah kalau boleh grup-grup sahabat pesara ni untuk join sama. Tak perlu kita buat untuk kita pergi sembelih nak rebahkan lembu semua itu bagi orang muda lah. Yang kita ni mungkin kita boleh lapah-lapah, potong-potong kecil-kecil untuk kita masuk dalam plastik yang kita akan timbang untuk 1 kilo. Yang ni saya rasa kita boleh buat, kan? Selain pada itu, semasa agihan nanti kita akan buat perkiraan 1/3 untuk tuan yang mengambil bahagian, 1/3 untuk asnaf dan 1/3 lagi untuk agihan kepada publik. Jadi saya mohon kalau siapa yang volunteer untuk menjadi petugas korban tersebut, boleh bagi nama kat saya lah. Sebelum kita buat sebelum kita keluarkan arahan untuk siapa-siapa minat, saya buka dulu kepada sahabat-sahabat pesara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya pertama Ahad. Hari raya pertama lah. Kalau Ahad lah. Kalau Sabtu. Okay, terima kasih Tuan Haji Latif. Okay, kita dah 2 jam lah kita duduk sini. Saya rasa untuk minggu ni 2 jam cukup lah kawan. Dah 2 ni. So sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Sebelum kita mengakhiri majlis, saya mohon Profesor Badri mungkin minta dia bacakan doa kesyukuran majlis berjalan dengan baik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم انت عظيم الذين استنكروا القول فيعلم ولا تجعل ولا مقرولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم اغفر لنا ولإخواننا يقرؤون الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وصل اللهم وسلم Terima kasih Prof. Sekian saja. Seterusnya kita ada jamuan sikit yang disediakan oleh chef kita Biro, Ketua Biro Biro apa dia? Biro Dapur. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan kita ambil gambar grup duduk. Duduk. Kursi ni ambil kursi lagi separuh duduk, separuh berdiri. Diri kena kipas tu. Diri baik-baik tu atas tu. Kipas tu. Bukan berdiri atas kursi. Berdiri belakang. Belakang dia. Dia atas kursi.